Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kita akan belajar mengenai mikroorganisma. Tanpa membuang masa, dijemput wakil pelajar dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kelawang, Nurul Husna binti Muhammad untuk memberikan serba sedikit keterangan mengenai topik kita pada hari ini. Pernahkah kamu mendengar perkataan mikroorganisma? Mikroorganisma ialah gabungan daripada perkataan mikro dan organisma. Mikro bermaksud seni atau sangat halus dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Organisma pula bermaksud hidupan. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Kebanyakan mikroorganisma dapat diperhatikan dengan menggunakan alatan khas seperti mikroskop. Mikroorganisma hidup bersendirian atau secara berkumpulan. Apakah jenis-jenis mikroorganisma yang terdapat di sekeliling kita? Fungi boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain. Fungi hidup dengan mereput atau mengurai objek yang menjadi tempat tinggalnya. Hasil pereputan tersebut diserap sebagai nutrien. Fungi membiak melalui spora. Contoh ialah kulat, yeast dan penicillium. Info bonus. Rhizopus ialah genus kulat saprofit biasa pada tumbuhan dan parasit khusus pada haiwan. Ia ditemui dalam pelbagai jenis bahan organik termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran matang, jeli, sirap kulit, roti, kacang tanah dan tembakau. Bakteria wujud dalam bentuk sfera, rod atau lingkaran. Bakteria boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup lain. Contoh bakteria ialah Spirillum, Streptococcus, Escherichia coli dan Salmonella. Info bonus. Bakteria dengan struktur lingkaran tega helix tidak mudah diikat, tidak fleksibel, tebal, panjang dan bergerak dengan flagella panjang 6 hingga 15 mikrometer dan berbentuk lingkaran dipanggil spirillum. Alga mempunyai sifat tumbuhan. Alga mempunyai klorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga ialah Chlorella, Chlamydomonas dan Volvox. Info bonus. Volvox ialah genus alga hijau yang mengandungi sekitar 20 spesies alga air tawar. Beribu-ribu sel bersama-sama membentuk koloni. Terdapat sekitar 500 hingga 60,000 sel dalam setiap koloni Volvox. Protozoa mempunyai sifat haiwan kerana hidupan ini bergerak untuk mendapatkan makanan. Protozoa hidup dalam habitat berair seperti kolam, tasik atau sungai. Contoh protozoa ialah Paramecium dan Amoeba. Info bonus. Paramecium atau Paramecia adalah bersel tunggal protista yang secara semula jadi ditemui di habitat akuatik. Mereka biasanya berbentuk bujur atau selipar dan ditutup dengan struktur berbulu pendek yang dipanggil silia. Virus ialah mikroorganisma yang paling seni. Virus hanya dapat hidup dan membiak apabila berada di dalam benda hidup lain. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Contoh virus ialah Bacteriophage, Human Immunodeficiency Virus ataupun HIV dan virus influenza. Info bonus. Penghidap selesema boleh menyebarkannya kepada orang lain sehingga kira-kira 6 kaki jauhnya. Kebanyakan pakar berpendapat bahawa virus selesema merebak terutamanya melalui titisan yang dibuat apabila orang yang selesema batuk, bersin atau bercakap. Titisan ini boleh hinggap di dalam mudung orang yang berdekatan atau mungkin terhidu ke dalam paru-paru. Baiklah, sekian sahaja pembentangan Nurul Husna untuk hari ini. Kami berharap video ini sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan mengenai mikroorganisma di sekeliling kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.